Kalau nak tengok tak Nabi, kemudian dia tunjuk, itu pun dikira betul atau tidak. Baik, soalan pertama, dalam mimpi tu ada orang tanya, mu nak tengok tak Nabi? Kata nak tengok lah. Dia pun tunjuk tu. Dia begini, dalam mimpi ni, kalau orang datang berkata saya Rasulullah, maka itu betul lah. Kalau orang kata siapa tu, orang ramai-ramai duduk kumur, siapa tu? Itu Nabi Muhammad. Itu betul. Kerana lain pada Nabi, boleh jadi salah, boleh jadi betul. Maknanya kalau kita jumpa dalam mimpi itu mak kita, contoh dalam mimpi, mak ni boleh jadi mak kita betul, boleh jadi syaitan. Kita jumpa seorang yang lain, contoh hantuah ke apa ke, siapa awak ni hantuah contohnya dah, hanjebak ke apa, boleh jadi betul, boleh jadi syaitan saja menyerupakan ni. Tapi kalau menyerupakan jadi Nabi, tak boleh. Nabi kata lain pada aku, boleh jadi syaitan menyerupai. Tak mesti, tapi aku syaitan tak boleh tiru. Maknanya kalau mengaku dalam mimpi itu saya Rasulullah, itulah Rasulullah. Tapi kalau di luar mimpi tak tidur, orang panggil saya Rasulullah, pelawak. Kerana apa? Kerana Nabi jamin kamu jumpa sungguh aku dalam mimpi. Okey? Cuma kalau kawan-kawan kita mimpi, dia tidak ulama, dia bukan orang soleh, dia syekh miskalajok. Tapi dia mimpi jumpa Nabi. Wajib tak kita percaya? Siapa-siapa pun tak wajib kita percaya. Tapi kalau kita tak percaya, tak boleh kita cela dia. Nawak lagi. Kerana kita tak tahu kebenaran itu. Dia alam mimpi. Okey, cuma Nabi pesan, lain pada aku boleh mengaku lah, tapi kalau mengaku jadi aku, tak boleh. Semuanya benar. Syaitan boleh jadi datang rupa ulama. Dia kata saya lah ulama ni bini-bini. Boleh jadi syaitan, boleh jadi ulama tu betul. Tapi kalau saya Rasulullah, orang ini Rasulullah, itulah Rasulullah. Okey, kerana tidak ada duanya dalam alam mimpi, orang boleh meniru-niru. Okey. Soalan seterusnya. Hari itu Tok Imam batal masuk gati Tok Imam yang kedua. Ketika dia sujud, saya ternampak bayang-bayang seluar dalam dia. Sah tak semayang dia? Dia pakai pakaian putih, contoh yang nipis, nampak pakaian dalam. Dengar baik-baik. Syarat sah menutup aurat dalam semayang ialah tidak nampak lagi warna kulit. Kalau nampak warna kulit, tidak sah semayang. Faham lagi? Tapi kalau nampak bayang badan warna hitam, sah semayang, tapi makruh. Nampak bayang, contoh bini kita semayang ni, suluh di lampu keluar, kita duduk dalam bilik, nampak bayang body dia, tak nampak warna aurat kulit, bentuk punggung nampak, bentuk rambut tekuk nampak, hitam nampak, hukumnya sah lagi semayang, dimaafkan. Tapi makruh kerana tak pakai dua lapis. Okey, yang kata tidak sah nampak aurat. Okey, contoh koyak nampak sikit peha, tidak sah. Koyak punggung nampak sikit, tidak sah. Koyak dia atas duduk habis semayang, tengoklah peha ada lubang besar anak jari, nampak kulit peha, tidak sah semayang. Soalan seterusnya, tapi kalau nampak bayang keluar dalam, itu bukan aurat. Sebab tu tak berapa comel kalau tu kadang-kadang bayang pakai jubah putih atau pakai pelekat putih, lepas tu pakai keluar dalam. Lepas tu keluar panjang. Keluar dalam jadi bekas keluar dalam. You sujud tu nampak krokodil. Boleh baca. Nampak? Kena berlubang pula 3-4 uti lubang. Nampak tak? Jadi komang semana. Walaupun sah, jadi komang. Pakai comel sikit, ni ibadah. Pakai luar panjang di dalam. Betul tak? Apakah hukum beli dengan orang bukan Islam, sedangkan orang Islam pun ada jual barang yang sama? Hukumnya tidak afdal.
Allah. Sapi sah jual beli. Kedai orang kafir, kedai orang Islam, sama barang yang sama. Jual benda, jual tayak. Contoh, ni kedai orang kafir, ni kedai orang Islam. Afdal beli kedai orang Islam. Beli kedai orang kafir harus. Faham lagi? Kita tu kita tak pertikai. Ni orang kafir jual benda yang haram, dia makan ke darah kau. Faham? Dengan darah ni ikan nak basuh. Nah, dengan ada campur gelatin babi orang tu, ranggok juga. Faham? Kadang-kadang sudah dipatuakan wajib kena boikot, dia makan juga. Nah, macam tak ada agama kita ni. Nah, jadi dalam keadaan aman, tidak ekonomi orang Islam dipuji syarak. Soalan seterusnya. Soalan nak tanya, sahabat solat kita sujud, kita nak berdiri, kain semayang terpijak, lepas tu kain itu jenis lembut. Dia nak berdiri, dia pijak kain. Dah pijak kain, kainnya lembut. Dah mana cerita lagi nak jawab kau ni? Soalan dah habis. Kain lembut, dia pijak kain. Dah pijak kain, jadi mana nak jawab kau ni? Pijak kain dah batal semayang. Yang batal semayangnya, dia naik kepada tayak awal, berdiri, dia telah kiam, kain masih tayak awal. Dua dalam dah bakar, tu baru batal. Faham lagi? Nek, kain jenis lembut, kilah-kilah kuat mana pun dia mudah nak telorok. Setelah dalam tak bakar apa dah. Dia nak berdiri, dia gigit tak kain, dia pun berdiri. Dia seorang berdiri, kain duduk lagi. Dia baca sejuk, angry-bird. Tengok bawah tengok faham? Nah, hukumnya batal lah. Nah, kerana itu buka aurat. Apa hukum orang sekarang solat atas kerusi yang ada tempat untuk sujud sekali? Sebab tempat sujud tu lebih tinggi dari kedudukan punggung ketika dia duduk. Baik. Ada setengah orang ni semayang atas kerusi, ada lapik untuk sujud dahi dia. Jawabnya boleh. Kalau dia memang solat atas kerusi, ada sebab. Memang asal semayang diri. Salli qa'imah. Nabi kata semayang hala kaunika qa'im, dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', mu tak mampu nak berdiri, lelah, sakit, sengit, pening pada, jadi huyung, fa qa'idah, semayang duduk. Tak boleh duduk di bawah, duduk atas kerusi. Bila duduk atas kerusi, boleh tak turun sujud bawah? Boleh. Wajib sujud bawah. Dan naik semula atas kerusi. Kerana apa? Maladraku kullu, la illa itraku kullu. Benda yang kita tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Mu tak boleh berdiri je. Kenapa? Mu tinggal sujud. Kena faham baik. Nah, yang boleh sujud atas kursi ni tak boleh sujud di bawah. Baru sah sujud atas kursi. Baik, katakanlah memang dia tak boleh turun bawah, sujud atas kursi. Sujud atas kursi tak perlu ada tempat sujud pun. Kerana dengan isyarat aja. Nah, ini atas kursi macam kita ni. Allah nak rokok kan? Allahu akbar, tunduk sikit je. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu akbar. Rendah gitu. Sah dah. Kerana apa? Kerana tidak ada tahap-tahap tertentu seperti mana orang yang sihat. Kerana di dalam keadaan kesusahan. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Orang yang dalam kesusahan diringankan hukum. Qadar mana tak ada qadar. Cuma qadar yang biasa di segi ulama fiqh, biarlah isyarat sujud itu lebih rendah daripada isyarat rukuk. Okey. Sekarang ni bukan sujud saja dah, itu isyarat. Ada bapa orang datang. Letak bapa itu. Tidak wajib. Bukan wajib buat lagu tu. Tapi tidak batas semuanya. Soalan seterusnya. Untuk solat jamak ketika jalan pulang ke tempat tinggal, kita sudah masuk ke negeri kita, boleh tak lagi jamak? Dia duduk bakar tapet. Orang Terengganu lah negeri. Dia pun pergilah ke Johor Bahru, PDT. Lalu balik dia pun semayang jamak. Di mana? Masuk sepadang Terengganu.
Sampai kepada mana? Sampai ke Perasing, Terengganu. Selamat datang ke negeri Terengganu di Perasing ke Mamang. Boleh lagi nak jamak? Boleh lagi. Walaupun negeri kita dah. Yang tak boleh siapa ke kampung kita. Tak boleh. Siapa akan tapir dah. Baru nak jamak. Orang dah jamak dah sampai rumah orang jimak. Faham? Luar pada wakar tapir boleh. Jadi kita sampai di RNR terakhir Ajil. Sebelum ke wakar tapir. Lepas ke wakar tapir ni berarti RNR. Kita pun jamak luar so situ. Boleh. Atau di Ajil boleh lagi. Kerana kita orang wakar tapir. Ajil dikira tempat yang di luar kawasan. Siapa dia Ajil, semayang dia Ajil, jamak boleh lagi. Kita juga kita nak pergi Kuala Lumpur. Dari wakar tapir nak masuk Kutu Ajil. Siapa di Pekan Ajil kata Allahu Akbar. Kita jamak dia Ajil, sah dah. Kerana sudah keluar dari mukim wakar tapir kita. Faham lagi? Baik. Soalan seterusnya. Kita toket dadah masih buat kerja makan hasil haram. Soalan saya nanti sudah taubat. Kita sudah kira hapuslah dosa makan hasil haram ke guana. Harta hasil haram ni masih ada. Adakah dihapuskan juga ke guana? Baik. Harta haram ni ada dua. Satu, harta orang. Yang kedua, harta kita. Faham lagi? Harta orang ni macam curi motor. Dia curi motor 10 tahun lepas. Hari ni dia taubat, tidak diterima. Apa? Kena syarat pulang balik motor baru terima taubat. Ambil orang. Hati orang tapi orang. Okey? Atau dia curi dalam tabung sejik 13 riyal itu yang ngai dalam tabung. Faham lagi? Ibu benar bukan kau bahan 13 riyal dalam tabung. Dia pun pergi Mekah. Cerita tu tahun lepas. Dia taubat Mekah. Tubai air mata darah. Tak terima tu. Apa? Kena pulang balik 13 riyal tu. Ada ambil harta adik, harta abang, harta mak, harta kakak, harta kawan-kawan, piti ke apa ke, cicing ke apa, wajib kena hantar balik tu. Baru boleh taubat. Kalau tidak, tak sah taubat. Kerana apa? Harta haram jenis ni, kena pulang balik. Okey? Harta haram yang kedua, ialah harta tu jadi harta kita. Cara kita dapat je haram. Maka waktu taubat, tak wajib pulang balik siapa-siapa. Harta tu ada pendapat mengatakan kita boleh guna, tapi yang sebaiknya kita sedekah pada keperluan orang ramai. Faham lagi? Contoh, dulu dia jadi penari bogel. Pakai spender saja ropang, duduk Singapura. Contoh, faham lagi? Duduk Singapura 3 tahun dalam kelab malam. Ropang pakai roda aja. Tak jengki. Dia pun joget. Lelaki duduk keliling duduk tengok dah. Habis 200-300 riyal pun nak kata dah suka betul tak? Negara orang kapit. Biasa negara kita ada nolak. Jadi apa tu ambil upah sebagai penari. Nak takkan penari pakai kena gitu. Kalau dalam aja dengan orang kopek gotik. Kongking lagi duduk tengok bawah. Maka boleh gaji 4,000 sebulan. Tu haram. Pandang gajinya haram. Tapi tak ambil orang, bukan menipu orang, bukan ropok sama. Maka wajib taubat, tak wajib atau mana-mana. Kalau dia nak guna, ada pendapat mengatakan boleh selepas bertaubat. Okey? Tapi kalau dia sedekahkan kepada maslahah awamiyah, keperluan orang ramai, buat jalan, buat jamaah sekolah dan sebagainya, lebih baik. Okey? Faham tu? Harta haram ada dua. Satu jenis ambil orang, tipu orang, kena pulang balik. Okey? Ada ni ramai penipu. Betul tak? Dia nipu harta orang. Tu tipu orang kapal ni 4,000 kena. Tu kena 11,000. Tu kena 3,000. Kalau KL, jota-jota main. Mu tipu aku 4 jota, aku tipu mu 6 jota. Tahu tak? Kita kapung 13 riyal, 9 riyal. Bahan sawit, buat lari dengan lagu motor bono. Semua tu pulang balik dah tu. Curi sawit betul tak? Kena hantar baliknya ke wari-wari. Masa punya dulu saya seorang yang nakal. Tak mohon kan? Macam-macam benda saya buat. Sekarang kahwin dah. Dosa tak kalau saya dah cerita ke bini saya nakal dulu. Dengar baik-baik. Kalau kita berkahwin, tak wajib cerita
daripada kejahatan maksiat, jangan cerita ke orang. Ada hadis mengatakan Allah sudah ampun, pergi cerita ke orang, jadi dosa semua. Okey. Dan puang itu jangan cerita balik. Kena balik mau cerita tu dapat menyebabkan jadi perpecahan dalam rumah tangga. Jangan nak jadi lebar dak juga kau. Faham? Hak masa lalu cerita kita pada Allah. Allah nak kita ngadu, cerita ke dia hak buruk kita. Jangan cerita ke orang. Jangan bila lelaki kata awak dulu ada nakal-nakal dengan orang jantan lain kata. Takut opang ni bodoh. Dia kata ada pada abang tanya gitu. Wah kena cerita lah bang. Kena cerita lah. Awak jangan bujang saya nak tahu. Saya dulu nakal lah, berzina jugalah, tapi tak banyak, ada dalam 4,000 kali. Jadi perceraian dan sebagainya. Betul tak? Tawar hati dan sebagainya. Faham? Jangan cerita. Tak ada. Saya dulu model. Saya beranak tu duk tarik ada kata. Faham lagi? Jangan cerita. Ada wajib cerita. Okey? Nak cerita buruk, cerita pada Allah. Okey? Allah ni dia simpan rahsia kita. Soalan seterusnya. Apakah kau orang perempuan dan laki-laki yang nak putihkan kulit? Boleh? Kita nak putihkan kulit boleh? Nak hitamkan rambut boleh? Nak tegangkan kulit boleh? Nak besarkan badan boleh? Islam ni agama boleh, bukan agama tak boleh. Al-aslu fi kulli asya' al-ibahah. Asas segala benda boleh dulu. Cuma Islam ini agama mengawal manusia. Jangan sampai begini. Ini sempadannya. Ini tak boleh. Kalau begini boleh. Selama jangan begini, jangan begitu. Itu Islam, bukan tak boleh belaka. Jadi kalau kita nak putihkan kulit kita boleh, tapi jangan cara yang salah. Mana yang salah? Al-mughayyirati khalqallah. Orang yang mengubah ciptaan Allah. Tak boleh. Kulit dia ni jenis kelau, kulit kelau. Faham lagi? Dia orang kelau. Orang kelau ni biasa kau putih kau hitam. Cik jawab mudah kan? Kau putih kau hitam. Kau hitam. Faham? Dia pun ni dia tak kelau dah. Faham? Dia beli satu sabung, dia gonyok rumah, jadi putih mula macam dulu. Hukumnya harus. Kerana itu bukan mengubah, itu kembali kepada asal. Faham lagi? Yang tak boleh ni macam orang negro. Orang negro di Amerika yang kaya-kaya lah. Negro kat lain sesok. Negro Amerika ni yang kaya lah. Yang tak kaya dah. Kerana kosnya tinggi. Dia panggil skin bleach. Faham tak? Dia sodakan apa kita punya kulit jadi putih. Gambar tak? Orang negro jadi putih. Nampak? Dulu masih mula nyanyi hitam. Jadi lagu dia putih. Betul tak? Gambar tak gitu? Itu panggil skin bleach. Masuk dalam makmal. Diklorokkan kulit dia tu dalam makmal. Keluar jadi putih. $100,000. Nampak? Ada belanja tu. Okey? Itu al-mughayyirati khalqallah. Allah laknat. Okey? Kita pun gitu juga. Kita memang hitam, tapi kita nak tukar jadi macam orang putih. Ada satu produk, dia akan kikis kulit kita yang luar, keluar satu warna putih daripada dalaman. Pokoknya haram, dosa besar, kena laknat. Yang boleh kita dulu putih, tapi kita tak pandai jaga kulit, daki dan sebagainya, kita buang balik menjadi putih semula macam dulu. Hukumnya harus gunalah produk yang tidak membahayakan kesihatan. Nampak? Dah ramai kita pakai sekarang ialah putih sekejap. Itu pun boleh juga. Kerana yang dilarang ialah putih kekal. Tengok bini kita kan, tengok tak? Dia bom dia kat pipi ni, blusher, jadi warna merah. Betul tak? Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, pipi dia merah asal. Ada setengah perempuan Allah tadi kan dalam dunia ni, pipi dia merah. Macam orang Bulchistan, Turkmenistan, pipi dia merah. Tak payah letak blusher. Aisyah ni isteri Nabi yang pipi dia merah. Bukan serma sini merah. Bukan lama obat acak dah, merah asal. Comel. Lalu Nabi panggil dia Humairah atau wazan Fuailah. Maknanya perempuan yang kecil, tidak besar, dan pipinya berwarna merah. Itu kelebihan dia. Itu asal, tak ada masalah. Macam orang putih asal rambut merah kan? Bukan buat. Bini kita pipi hitam, dia pergi beli
pasal malam dia nak lama sial 8%. Dia macam kapal piap jadi megah. Takkah mengubah hukum Allah? Tidak. Kerana yang kata haram megah kekal selama-lama haram. Esok hitam pula pipi dia. Jadi macam umbi cengat. Faham? Kejap dia jadi megah. Ada apa tu sekejap. Faham? Yang haram macam digunakan di Jepun sekarang, perempuan-perempuan masuk dalam lab, pilih mana pipi nak warna color apa, 08, 03, 02. Bila dia kemas molek kompor, saing, masuk dalam lab, dia buat dengan satu bahan daripada elektrik, megah sampai mati. Itu Jepun. Itu yang dikatakan mengubah ciptaan Allah kekal. Itu haram, dosa besar. Okey. Soalan seterusnya. Apakah hukum peluk pondang yang sudah potong kemaluan? Tak ada kerja kamu ni. Ni orang pakai tapir gaji. Haji lah. Laki-laki boleh peluk laki-laki. Harus bila? Ketika bertemu dan berpisah. Boleh berpelukan. Tapi kalau kerana syahwat, hukumnya haram. Kita boleh cium pipi kakak kita. Kakak kita umur 30, kita 27. Bapa kakak kita nak pergi buat umrah, boleh kita cium pipi dia? Boleh. Pasal dia mahram kita. Tapi cium syahwat, cium sting, haram. Faham lagi? Dilarang cara. Okey? Kena faham baik. Ni pondang peluk. Bini tak mau peluk. Alah bodoh. Pondang tu bukan perempuan. Suruh peluk laki, peluk puang yang halal. Betul tak? Puang peluk laki yang halal. Betul tak? Ni laki peluk laki tak ke bengong. Ni black-black dah ni. Lama LGBT ni. Betul tak? Kami ada LGBT. Ada. Mana bodoh lembu ni. Jangan buat kerja lagu ni. Benda-benda lagu ni laki-laki daripada umat Nabi Lut yang dilaknat oleh Allah. Main layang ke pondang, layang ke apa dan sebagainya. Saya kerja hotel housekeeping. Adakah terlibat dalam membenarkan orang berzina? Tak. Mereka mu tukang suruh. Kita housekeeping ia membersihkan bilik. Faham lagi? Pihak hotel saja akan buatkan peraturan-peraturan untuk mengelakkan terjadi perzinahan. Okey? Tapi kalau memang hotel itu disediakan untuk berzina, kita tahu tak, kita pun bekerja di situ tak boleh. Awak? Kerana meragukan dah. Soalan seterusnya. Doakan anak saya Nur Alisha Humaira. Itu beda nama Humaira. Diberikan kesembuhan patah tangan sebelah kiri. Amin ya rabbal alamin. Segera sembuh. Bolehkah kita sebut hal politik dalam masjid? Boleh, dengan ada batasan. Kita nak cerita hal suka dalam masjid boleh tak? Boleh, ada batas. Kita nak cerita hal hiburan dalam masjid boleh? Boleh, ada batas. Kita nak cerita hal apa lagi? Pentadbiran negara dalam masjid boleh? Ada batas. Islam ini dia ada batas, bukan tak boleh. Okey? Kita nak cerita hal keuangan perbankan Islam dalam masjid boleh? Boleh, ada batasnya. Adakah batas solat kalau menguat masa solat dan kita tutup mulut masa menguat? Saya tahu hanya 3 pergerakan yang kecil saja, tak batal. Nabi kata man tasa'ama, barang siapa yang menguat, falyadha yadahu ala fihi fa inna syaitan yadkhulu aw kama qala. Barang siapa menguat, hendaklah dihantarkan tangan pada mulutnya gini. Kerana bila terbuka tidak ditutup dengan mulut, dengan tangan, syaitan akan masuk, menyebabkan dia jadi keras hati. Faham lagi? Jadi dalam sembahyang, kita tengah sembahyang, muat, tutup, tak batal. Kenapa pergerakan tutup mulut adalah sedikit di sisi ulama. Cara tutup mana? Banyak tak? Yang batal. Itu baru batal. Betul tak? Orang panggil banyak. Banyak ke sikit pun dokti. Hukum orang tidak maaf
wajib minta maaf. Dia tak wajib maafkan kita. Bila kita buat jahat ke orang, kita wajib minta maaf. Orang yang dibuat jahat sunat beri maaf, bukan wajib. Cuma bila kita maafkan, selesai masalah. Itu saja. Okey. Bila tak selesai masalah, diulang, dipospon perbicaraan. Okey. Soalan seterusnya. Apakah hukum ambil video isteri tak pakai baju? Dosa atau tidak? Ada kerja lah perempuan ni. Bila kita berkahwin, lepas akad nikah tidak ada aurat. Kena faham tu lah. Okey. Masalah video ke apa tu nombor 2. Kita kena faham bab aurat. Sebelum kahwin dia panggil bertunang. Esok kahwin, hari ni tunang lah. Maka ada aurat. Haram tengok tangan dia, haram tengok tiok dia, haram tengok siku dia, haram tengok peha dia, haram tengok dadanya, haram tengok pusat ni, haram tengok punggung dia, haram tengok lutut dia. Betul tak? Lepas jawab nikah tak ada aurat. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, Mak. Aku nikahkan akan nikah biru bin hijau dengan kelabu asap binti ori dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah nikah. Tahu tak? Sini berapa antara? Kata apa? Oh, ada Pak SPM. Ya. Tahu. Tanya di Naga je RM10,000. Di Naga tahu. Piat. RM10,000. Dah lah. Ni zaman ni, betul tak? Bukan 80-an dulu. Dah. 80-an dulu 1,000. 90-an 3,000. Tahun 2000 5,000. Tahun 2010 8,000. Ni 2020 RM10,000. Tuh. Bayang kalau kita hidup di tahun 2050 ni. 2050 ni 60,000. Apa? Piti selim noh peti. Nampak tak? Tumi jauh 75,000 ni. Betul tak? Ada pelik dah, betul tak? Dia kau naik semua. Tengok lembu lah tahun 80-an. Berapa? Tahun 80-an berapa lembu? Kan, sekor. 700,000. Okey? Orang gemuk ke 1,000. Ni tahun 2024 3,500 kuruh kering. Lalu orang dekat terbalik lembu. Jangan. 3,500. Dia kata, 3,500 tak ada orang tu. Ada lembu besar kucing. Besar tu. Mahal lagi. Ada naik apa tu tak? Naik lama. Jadi bila tidak ada aurat, haram tak kita tengok bini kita? Dah, kat mana dah tidak haram? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Depan belakang, side mirror, bumper, horn, gearbox, boleh pegang belakang. Isteri pula boleh tengok suami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Betul tak? Baru kahwin ke sampai mati? Sampai mati. Kita dah tengok dah, kalau tua-tua dah tengok dah. Banyak tutup lah, dah laki dia. Tengok bini kita kan, kita tua dah, kita 70, bini kita 69. Ni banyak tutup dah, tengok kita tutup. Apa itu? Perempuan ingat, kalau kita masuk umur 40, jangan pakai kain dalam rumah, pakai lawan pendek. Kerak kat lutut ni. Kalau kita umur 50, kerak kat peha, supaya suami kita tertarik hati balik. Betul tak? Kerana orang lelaki bila tambah umur, dia makin kurang. Betul tak? Lepas tu tengok Tok Imam, Tok Syok, Tok Bila, Anoja, umur 70. Lepas dah tahlil tu panjang. Lepas tahlil dah alik lagi. Duk buah pula atas tangga sejik. Tok Syok tanya, Tok Imam, tak balik lewat modong dah. Tak buat ketang. Tak buat ketang dah modong ku. Dah pakai kain pun balik.
bila halal tengok di luar, halal tengok dalam gambar. Dia gitu. Nampak lah ni, tapi cuma lah ni jahat-jahat lah ni boleh buat gambar. Faham? Ni zaman fitnah kita duduk. Tapi hukumnya halal sampai mati.